Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada malam ini saya nak kongsikan serba sedikit mengenai fungsi rancangan pengajaran di platform productivity guru nombor 1 di Malaysia, iaitu Pandai Teacher. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita go through serba sedikit mengenai apa yang dimaksudkan dengan fungsi rancangan pengajaran ni. Okey, dalam rancangan pengajaran Pandai Teacher ni, kita boleh pilih tajuk, objektif dan semua tu mengikut DSKP yang terkini lah. Kemudian kita mempunyai juga pilihan cadangan aktiviti pengajaran. Jadi cikgu pun terbantulah serba sedikit untuk kita dapat meringankan beban guru tu tanpa menambah lagi beban dia. Okey, seterusnya ada juga pelbagai komponen yang boleh diedit, contoh atribut tambahan untuk PAK21 dan PS25. Kemudian dia boleh dicetak untuk simpanan, seterusnya dia boleh disimpan secara digital juga. Okey. Seterusnya kita lihat, tanpa membuang masa, kita terus ke website Pandai untuk kita demo teruslah bagi kita akan terus membuat demonstrasi bagaimana hendak login. Okay, kepada guru-guru yang belum daftar lagi, bolehlah daftar dengan klik teacher, kemudian Pandai Teacher, Pandai for Teacher. Okay, untuk makluman sekali lagi kepada rakan-rakan guru, aplikasi web ni adalah 100% percuma dan di dalam ni ada pelbagai fungsi-fungsi yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi. Dan kali yang sekarang ni saya akan berkongsi mengenai pembina rancangan pengajaran harian. Okey, jika sudah ada akaun, cikgu boleh sign in. Jika belum ada, cikgu boleh sign up. Okey, ini saya dah terangkan sebelum ni. Cikgu just isi saya dah ada akaun, jadi saya just guna akaun yang ada dan sign in. Baiklah, paparan yang cikgu-cikgu nampak di depan ni adalah paparan utama, home kepada platform ini. Dan seterusnya apa yang kita nak explore pada hari ini adalah fungsi lesson plan. Okey, seperti yang cikgu-cikgu nampak sekarang ni, ini antara paparan muka depan untuk tahun semasa, untuk tahun 2024. Untuk melihat tahun sebelum ini, kita just klik ni dan kita boleh nampak kelas-kelas yang kita dah ajar sepanjang tahun lepas. Okey, bukan setakat kita dapat lihat kelas sahaja, kita boleh nampak, kita boleh lihat juga minggu pengajaran yang sudah kita buat sepanjang tahun lepas. Contoh, kita lihat minggu 10. Okey, sekarang ni apa yang cikgu lihat ni adalah RPH yang dibina pada minggu 10. Apa yang kita lihat sekarang ni adalah RPH pada minggu 10. Okey, ini yang kita nampak ni adalah paparan RPH yang sudah siap. Kita nak tengok satu, tapi sebelum kita lihat, kita cuba explore lagi apa yang ada. Okey, untuk 2024 pula kita ada beberapa minggu. Okey, minggu 1 dan minggu 2.
Oke, contohlah kita nak buat untuk minggu ke 1. Kita nak buat kelas baru. Oke, apa yang penting di sini cikgu? Butang yang paling penting sekali pada paparan ni adalah butang tambah ni. Apabila cikgu klik tambah ni, dia akan keluar satu arahan untuk membina sebuah kelas. Okey, kelas yang saya nak bagi ni sekarang ni tahun 4, aplikasi. Okey. Seterusnya print language. Jika cikgu mengajar DLP, bolehlah guna bahasa Inggeris. Jika cikgu mengajar bahasa Melayu, contoh saya mengajar matematik dalam bahasa Melayu, kami just guna print language dalam bahasa Melayu sajalah. Okey. Untuk tahun semasa 2024, seterusnya silibus yang digunakan adalah silibus KSSR dan grade yang kita nak buat demo pada hari ini adalah grade tahun 4 dan untuk subjek matematik. Okey. Untuk ini saya nak cikgu bersama-sama dengan saya buat sekali selepas dah register. Pastikan register tu seperti yang saya mention sebelum ni, kena guna email MOE lah untuk pengesahan pantas agar cikgu pun dapat memulakan segera. Okey. Setelah cikgu isi semua detail-detail yang ada, cikgu boleh klik create. Okey, create. Setelah create, okey. Ini merupakan salah satu daripada paparan yang cikgu akan selalu hadap, dan cikgu kena tahu ini paparan ni hanya untuk kelas 4 aplikasi. Okey. Dan RPH tu akan berada di sini, tapi sekarang ni kita belum ada satu pun RPH, dan kita akan cuba untuk buat satu RPH selepas ni. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan apa fungsi yang ada di tepi ni. Okey, yang di bawah sekali tu delete kelas bermakna kita akan delete kelas 4 aplikasi ni. Jadi kalau cikgu misalnya terklik secara tidak sengaja, adakah cikgu nak klik? Jadi kalau tak nak delete tak apalah. Jadi dia ada safety sedikit. Kita ada safety feature ni supaya kita taklah mendelete secara semena-menanya lah, secara suka hati. Kita tidak akan dapat mendelete secara sesuka hati. Okey. Okey, seterusnya adalah fungsi lesson plan setting. Di dalam lesson plan setting ni cikgu klik, cuba kita sama-sama. Okey. Setting ni cikgu tadi masa create mungkin cikgu tersilap klik untuk bahasa Inggeris, untuk bahasa Melayu print language tu. Kita boleh juga tukar bahasa Inggeris dalam setting ni lah. So tidak ada masalah untuk mengubah printing language apabila sudah membina kelas. Okey. Seterusnya silibus tu kita sedia maklum kita akan guna KSSR tahun 4. Okey, seterusnya ada sekolah yang tidak menggunakan kriteria kejayaan. Jadi kalau cikgu nak off pun cikgu boleh off, kalau cikgu nak on pun cikgu boleh on. Tapi untuk demo pada hari ini saya akan kongsikan sukses kriteria yang di on kan lah. Seterusnya seperti biasa ada nilai, ada IMK, ada bahan baku mengajar, writing map, assessment, penilaian, ada 21st century learning PK 21, ada HOTS, kebat, STEM elemen STEM, pendidikan civic, part C, dan lesson ditangguhkan. Kenapa kita tangguhkan? Alasan kenapa aktiviti itu ditangguhkan pada hari tersebut. Okey, sekiranya cikgu buat masa ni saya tidak ada off satu pun,
Saya akan klik save juga. Oke. So, kita klik kepada lesson plan list semula, dan apa yang saya katakan sebelum ni adalah elemen tambah ni. Tapi sebelum tu, cikgu mungkin pening nak tengok kalender di bawah tu selalu kan. Selalunya kita boleh juga view as calendar sebenarnya. So kita boleh track secara monthly. Sekarang ni kita ada berada di 22 Februari 2024. So kita nak buat pada next sekolah nanti bulan Mac. Okay, kita nak buat Mac berapa tu? Mac 11. Okay, hari Isnin. Tapi tak apa, week kita boleh nampak RPH kita mengikut masa untuk day pula untuk hari tersebut lah. Tapi kita belum boleh guna sebab kita belum buat lagi satu RPH yang kita nak buat ni. Okay, kita pergi ke default view. Sekarang ni masih lagi kosong. Apa yang saya perlu ingatkan cikgu, butang yang paling penting sekali adalah butang tambah ni. Okay, bila cikgu klik tambah ni, dia akan membawa cikgu kepada satu template RPH yang seperti ini. Okay, seperti yang cikgu nampak tadi, kita nak buat RPH untuk minggu pertama. Okay, di sini pun agak memudahkan cikgu. Cikgu hanya perlu klik bulan dan hari. Okay, 11 Mac. Contoh, kelas saya bermula pada jam 7 pagi, berakhir pada jam 8 pagi. Okay, pada minggu pertama tu pula saya ajar bab 1 dan titlenya adalah nombor dan operasi. Konten dan learning standard ni seperti yang kita tahu, jika ada 1.1 mesti ada 1.1.1. So kena ada 2. Okay, 1.1 nilai nombor, 1.1 adalah yang kita nak capai. Learning objektif pula adalah berkaitan dengan di atas ni, cuma dia tidak ada nombor. Sama saja. Sukses kriteria ni pula kita kena type sebab ini kita kena target apa yang kita nak capai pada hari itu secara lebih khusus lagi. Contoh, murid dapat membaca 2 nombor yang diberi dalam perkataan. Cikgu boleh letak seberapa sukses kriteria yang cikgu nak. Di sini cikgu just tekan tambah ataupun kurangkan langkah ataupun kurangkan. Buat masa ni saya nak 1 saja. Okey, di sini yang saya nak tekankan di sini adalah teaching activities. Teaching activities dah ada preload activity yang bermaksud kita dah ada activity standard yang kita dah sediakan untuk membantu guru menjimatkan masa merancang. Bila aktiviti cikgu pun dah dikurangkan ataupun aktiviti merancang tu pun memang sesuai lah dengan standard pengajaran kita pada hari ini, sebab yang membina RPH ini adalah guru juga. So ini teaching activities yang ada. Jika cikgu rasa teaching activities ni kena cantik sikit ataupun kena lain daripada yang lain, ataupun kebetulanlah pada hari itu Nazir datang dan pemantau banyak datang, kita nak ada satu aktiviti yang cantik tersusun, ringkas, cikgu boleh klik butang di atas ni. Nampak macam butang recycle, tapi dia bukan butang recycle. Dia nak menukarkan daripada preload kepada manual. Okey, di situ cikgu boleh klik dan cikgu boleh type sendiri aktiviti cikgu. Okey. Dan di sini kalau cikgu rasa 5 aktiviti ni tak cukup, cikgu boleh tambah seperti biasa. Tapi cikgu boleh tambah sampai 1 juta aktiviti pun, tapi tak apalah. Tapi takkanlah sampai banyak-banyakan. Kita just buat yang termampu. Tapi option tu ada.
So cikgu tak perlu risau jika cikgu ada banyak aktiviti nak letakkan dalam masa yang sama, no problem, cikgu boleh gunakan. Okey, seterusnya elemen-elemen yang saya cakap tadi tu, cikgu boleh lihat di sini. Just klik je ni. Kita just klik. Contohlah, saya tak tengok ni. Saya just klik untuk tatapan cikgu bagaimana menggunakan RPH ini sebaik yang mungkin. Okey. Reflection ni kita biarkan kosong dahulu. Kenapa? Sebab kita belum mula mengajar. Okey. Jika semua detail-detail ini dah dirasakan betul oleh cikgu, kita boleh save. Okey. Bila kita save, dia akan muncul benda X ni. Kenapa benda X ni muncul? Kenapa dia berstatus X? Kenapa? Dan kita lihat sini apakah action yang kita boleh buat. Ada butang remove, ada butang edit, ada butang share, ada butang download, dan ada butang duplicate. Sebentar lagi kita akan explore satu-satu fungsi-fungsi action ni. Tapi sebelum tu, saya nak tanya cikgu, kenapa X? Okey, kita cuba buka, tekan edit. Okey. Contoh, pada hari tu lesson ditangguhkan kerana guru ada program sekolah. Dan di sini refleksinya adalah selalunya kita akan letak kekuatan, kelemahan, dan penambahbaikan. Juga jika ada program, kita boleh letak catatan. Okey, jika cikgu di sekolah menggunakan RPH print, cikgu boleh save benda ni dan tulis tangan. Selalunya refleksi ni lebih mudah ditulis tangan lah. Okey, dan kita boleh klik save. Okey, dan kita nampak status tu bertukar menjadi hijau disebabkan kita dah buat refleksi tadi. Bermakna status kita dah bertukar menjadi hijau. Okey, tadi kita tangguhkan pengajaran sebab ada program sekolah. Okey, bagaimana kita nak buat RPH benda ni sekali lagi tanpa mengubah isi di dalam dan mengubah hari dan tarikh saja, sebab kita nak sambung sesi pengajaran semalam yang tak sempat disebabkan program sekolah. Okey, cikgu boleh lihat butang duplicate ni. Okey, cikgu klik, kemudian minggu 1 masih sama. Contoh kelas saya dah hari Selasa, 12 hari bulan, masa yang sama juga, konten yang sama juga, RPH yang sama. Sebab kita belum mengajar pun semalam sebab ada program sekolah. So ini kita untick. So ini kita biarkan. Okay, new clone. Kita klik new or clone this lesson. Okay. Cikgu rasa saya ada berapa saat saya membuat RPH yang semalam untuk hari keesokannya. Mungkin ada beberapa saat. Contohlah pada hari itu juga program sekolah dijalankan. Tidak dapat meneruskan, tidak sempat. Okey, kemudiannya jadual saya seterusnya pada hari Jumaat. Okey, kita pergi ke hari Jumaat, 15 hari bulan, masa yang sama juga. Masa berakhir pun sama, konten yang sama sebab kita belum mula mengajar pun.
dan kita antik program sekolah, catatan ini kita padam. Seterusnya kita clone this lesson. Okey, untuk RPH 3 hari ini saya menggunakan konten yang sama, dan dalam keadaan yang menerangkan ini, cikgu rasa adakah saya membuat RPH dengan pantas ataupun tidak. Bagi saya membuat RPH tadi itu saya rasa tidak sampai 5 minit, dan pada hari Jumat tu kita katakanlah kita dah ajar untuk topik itu. Kemudiannya apa yang bestnya dengan lesson plan build ini, kita boleh tracking senang. Kita just klik duplicate tu, kemudian kita nak ajar hari Isnin 18 hari bulan. Okey, masa yang sama juga, cuma apa yang berubah adalah content standard 1.12. Okey, kemudiannya ni. Okey, menentukan nilai hingga 100,000. Okey, success criteria automatically berubah kepada murid dapat menyatakan 2 nilai tempat dan 2 nilai digit bagi sebarang nombor. Okey, aktiviti buat masa ini saya tak ada perubahan sangat. Cuma apa yang saya nak ubah adalah nilai. Mungkin kali ini kita nak kejujuran dan kita nak keusahawanan. Okay, pada hari itu saya nak menggunakan PowerPoint pula, nak mengajar. Dan mungkin pada hari itu juga kita nak penilaian menggunakan pemerhatian. Dan saya tidak akan guna 21st century learning dan STEM element. Dan civic education ni saya sudah guna minggu lepas, jadi saya just guna FOSI, berkomunikasi. Okey, untuk yang ini saya masih lagi mengakalkan sebab masih menggunakannya. Okey, kita dah ubah standard content standard ni tadi, dan kita ubah success criteria. Kemudian kita ada ubah beberapa value di sini, attribute ni, dan seterusnya kita just clone. Dan RPH pada 18 hari bulan siap. So, kita dah siap untuk 18 hari bulan. Dan ini semua dapat disiapkan dalam masa tak sampai 10 minit. Okey, macam mana kita nak check? Kita nak print. Bagaimana kita nak print? Kalau kita nak print lah, ataupun bagaimana kita nak view. Benda ni macam mana bentuknya? So kita nak tunjuk macam mana rupa bentuk bila kita sudah download. Okey, kita cuba cek apabila kita dah sekejap, saya kena cari mana data. Okey, baiklah. Apabila kita dah download tadi, kita akan dapat nampak paparan seperti ini. RPH untuk 18 Mac. Sebenarnya tadi tu minggu kedua tau tu, tapi saya tak ubah. Okey.
Oke, baiklah, kita teruskan. Apabila kita dah download tadi, paparan RPH yang kita nampak adalah seperti di atas ni. Oke, minggu kedua untuk 18 Mac, tajuk nilai dan operasi, standar kandungan pembelajaran, dan di sini atribut yang kita gunakan, dan objektif pembelajaran ada di sini, aktiviti pengajaran pun ada di sini, kriteria kejayaan ada di bawah, dan refleksi ada dituliskan di ruangan ini. Baiklah. Oke. Kembali semula ke slide tadi. Oke. Apabila kita lihat rancangan pengajaran yang ada dalam Pandai Teacher, platform Pandai Teacher, kita dapat merasakan bahawa platform ini merupakan platform yang sangat memahami kehendak guru lah, dan saya berharap agar lebih banyak lagi format yang akan ditambah daripada semasa ke semasa. Oke, saya ingin berterima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang sentiasa menyokong usaha saya dalam memperkenalkan teknologi-teknologi yang ada di dalam negara kita, terutamanya platform Pandai Teacher. Dan selepas ini saya akan berkongsi lebih banyak lagi mengenai fungsi-fungsi yang terdapat di dalam platform ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan teruskan berkhidmat dengan keikhlasan, penuh dengan semangat, dan selamat maju jaya.